Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim hazal nabil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah rahman. Alhamdulillah rahim. Kau bihamid, alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih hidup lagi pada hari ini. Jangan lupa 4S geng tamak pahala, Siti Salma Saleh, Ros Merah, Mat Kedah, Zainun Bis, Syahrani Muhammad Bakri, Cik Ani Wang Gunung Jerai, Nurmala Nik Alif, Nazir Saleh, Rohida Sharif, Din GT, Maimunah Karim, Zaini Suhaimi, Zalinah Yub, Muhammad Hafiz Ali Hassan, KT Kak T, Suryani Manjoka, Nani Zain, Hafsah Abdul Hamid, Master Joran Cikgu Jat, Sam, Maria Makdah, Muhammad Hanif, Nolida Abu Hanifah, Hijrah Biiznillah, Masya Allah, Rohana Man, Azwadin Cik Man, Herman Shah Jumaah, Mazura Abdullah, Nurmala, Suryani Manjuk, Angah Nurmah Hajar, Syahrum Jack, Azian Sharif, Mak Dewi, Nik Alif, TKT, Alhamdulillah, Amir Rusdi, Asma Adlin, Alhamdulillah, Siti Rohani, Awiwin, Mejina Kata, sedaplah nama dia ni, Zahir Din, Nolia Iyong, Syarani, Rahimah Yaakob, Syayani Sarimin, Dila Nazwin, Alhamdulillah ya Allah, Sofia Emir, Jamal Din, Siti Saleh, Angah Nurmah Hajar, Rusliwati, Emilia Ebol, Zaleha, Maria Makdah, Anas Omar, EJ Ahmad, Rohana Man, Angah Nurmah, Aris K, Fauzia Abdul Hamid, dan Azlin Lin. Alhamdulillah, geng tamak pahala, tak nak popular, jangan lupa 4S. S yang pertama, iaitu apa dia? Tak lain dan tak bukan. Syukur, Alhamdulillah, kita hidup lagi. Bila kita syukur, Allah tambah nikmat. Nikmat apa kita dapat? Tenang dan senang pada hari ini, insya-Allah. S yang kedua, solat subuh berjemaah. Solat subuh berjemaah umpama mendirikan ibadah sepanjang malam pahalanya. Yang ketiga, sedekah subuh. Saya tadi terlewat 2-3 minit sebab bawa anak-anak pergi ke Masjid Hairiah Sigombak. Kat situ ada tabung tepi jalan. Kita sedekah kat situ lah. Sedekah kat situ. Sedekah subuh ni dapat doa malaikat. Ada orang dia jumpa ustaz, tolong doakan saya ustaz. Ustaz pun manusia biasa. Terkadang melakukan dosa. Kan? So, apa berlaku tuan-tuan dan puan-puan? Nurhani, ustaz tak pernah baca komen saya. Allah, macam mana nak baca? Ya Allah, ramai sangat yang komen. Okey, mana Nurhani komen? Komen sikit. Nurhani minta maaf, ustaz salah doa. Siapa yang ustaz sebut nama, baca komen dia, dapat pahala. Tapi siapa yang ustaz tak baca komen dia, Nurhani, Nurhayati, Nurhani ke Nurhayati? Apa dia? Iaitu tak lain dan tak bukan, ustaz doakan dia dapat 2 pahala. 1 pahala sabar, 1 pahala istiqamah. Okey, geng, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jangan lupa S yang seterusnya, iaitu selepas sedekah subuh kita dapat doa para malaikat. Malaikat doakan kebaikan. Kebaikan. Bila dapat kebaikan, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, Allah SWT buat apa? Allah Ta'ala akan bagi pahala kat kita. Allah ganjarkan pahala kita.
Apa khabar Nurita Ibrahim? Tadi siapa nama dia? Geng-geng Singapura. Apa khabar orang Indonesia? Apa khabar sahabat-sahabat kita daripada Riyadh? Apa khabar sahabat-sahabat kita daripada Thailand? Apa khabar rakyat Malaysia? Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Let's go. Dan last kali iaitu selawat. Jom selawat, geng. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 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 Alhamdulillah. Nah, tuan-tuan dan perempuan, barang siapa yang berselawat ke atas aku pagi dan petang, 10 kali pagi, 10 kali petang, secara istiqamah, nescaya Allah SWT, aku akan memberi syafaatnya di akhirat nanti. Hadis riwayat Tabrani. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, 4S. Jangan lupa setiap pagi. Yang kedua, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, kita dah cerita kali ini tentang hijrah. Kebetulan bulan Muharram nak masuk Safar ni pun, kita akan cerita tentang hijrah. Hijrah terbahagi kepada 4. Hijrah pertama, hijrah apa, geng? Hijrah pertama, hijrah yang dipanggil sirah. Hijrah sirah terbagi pada 2. Satu ke Habsyah, satu ke Madinah. Hijrah yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, hijrah daripada jahat kepada baik. Daripada baik kepada lebih baik. Faham dah? Dan hijrah ketiga, tuan-tuan dan perempuan, yang kita katakan hijrah daripada baik kepada jahat. Na'udzubillahi min zalik. Amai orang dulu baik, sebelum kaya baik, doa, solat jemaah, solat duha, solat hajat, solat tahajud. Bila dah kaya, bila dah senang, dilupakan Allah. Dan makin lama makin jauh daripada Allah. Dulu masa sekolah menengah, naqib. Masa kat universiti, naqib. Bila dah kaya, dah berjaya, lupakan Allah. Jauh. Makin lama makin jauh daripada Allah. Dan akhirnya mati jauh daripada Allah. Nur Hayati, terima kasih juga. Ustaz baca komen saya gembiranya. I love you, Nur Hayati. Hayati, jangan kau bersedih hati, kerana Allah akan menggantikan kesedihanmu dengan kebahagiaan untuk selama-lamanya. Alright, selesai 4. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Teruskan lagi, hijrah yang terakhir adalah hijrah daripada hidup kepada mati. Dan mati bukan berakhirnya sebuah kehidupan, tetapi bermula sebuah kehidupan yang lebih lama dan lebih panjang sebelum bangkit di hari kebangkitan. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Suhaimi Mimio, Barcelona, Spain. Masya Allah. Okey, geng. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, kita dah cerita hijrah diri. Bila kita dah cerita bagaimana nak baiki diri, kita dah beritahu formula 5H. Bagaimana nak berhijrah jadi lebih baik, formula 5H. Lepas tu kita dah cerita tentang diri. Diri terbahagi kepada yang pertama, roh. Yang kedua, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, tak lain dan tak bukan, iaitu mental, akal. Yang ketiga, tuan-tuan dan perempuan, adalah tak lain dan tak bukan. Satu, iaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Fizikal. Laila de la Rosa, ewa pula. Ustaz biasalah suka mengusik orang. Rashida Din, Alhamdulillah, Muhammad Hafiz Ali. Let's go. Ingat, pertama, diri. Transformasi diri, hijrah diri. First, tak lain dan tak bukan, iaitu kita dah cerita tentang roh. So, sehebat mana jasad kita bila roh keluar daripada tubuh kita, jari pun tak boleh bergerak. Keras, kaku, sejuk. Kulit yang halus dimakan ulat. Tubuh yang gagah akan membusuk. Dia tak ada apa kita nak bangga dengan ni. Sebahal mana baju yang kau pakai, sayang, kau tetap orang yang sama. Kalau gemuk, gemuklah ia.
takkan dia akan kuruskan kita baju tersebut. Alright, let's go. Yang kedua tuan-tuan, mental. Kita dah cerita transformasi mental, anjakan paradigma atau hijrah dari sudut akalnya. Nak gambar ni kena banyak ikra. Baca. Kita dah cerita banyak kali, baca. Kalau kita tertekan dari sudut mental, berbicara. Berbicaralah dengan bahasa-bahasa yang hikmah, bahasa-bahasa cinta. Orang dulu dia nak nunjuk kehebatan mental ataupun akalnya, ketinggian akalnya. Dia berbicara dengan dinamakan satu perkataan falsafah, filosofi. Filio adalah perkataan Latin, sofi juga perkataan Latin. Filio membawa maksud hikmah. Sofi membawa maksud cinta. Hikmah cinta. Filosofi perkataan asalnya daripada perkataan Latin. Masya Allah. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat. Bila orang yang pandai berbahasa, dia akan menyampaikan hikmah dengan perasaan cinta. Itulah falsafah. Zaki Ibni Yahya, Hajah Zaitun, Baharudin Abu Bakar, Hamdan Ahmad, Marwakan. Terima kasih bersama kita pada pagi ini. Jom kita sebarkan kegembiraan pada hari ini. Alright. Sebarkan kebahagiaan dengan sedikit pengetahuan pada hari ini. Nur Azah Nordin. Let's go, move. Gang, kita nak cerita pagi ni tak lain dan tak bukan sambungan daripada semalam. Iaitu transformasi diri. Yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, Haliza Abdul Halim, tolong like. Orang yang banyak buat kerja NGO, yang banyak membantu manusia. Begitu juga dengan Zaki Ibni Yahya. Apa khabar Zaki? Dah sihat belum? Itulah kayu basikal overdose. Semalam 77 kilometer. Tolong. Arzik, Masya Allah. Al-Lughatul Arabiah, Masya Allah. Lecturer IIUM, Habibah binti Mat Rafin. Semua yang beri salam daripada awal program hingga akhir program, saya jawab salam dengan lafaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita mulakan sedikit hari ini dengan untuk membangkitkan kesedaran diri dalam motivasi pagi bersama Ustaz Hanafi. Moga-moga menghidupkan hati. Let's go, move. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, transformasi diri dari sudut fizikal. Fizikal, tubuh, jasad adalah amanah daripada Allah. Jangan kita hianati amanah Allah Ta'ala ini dengan makan, jadikan diri kita umpama tong sampah dan gaya hidup kita yang tak elok. 3 perkara. Yang pertama tuan-tuan, iaitu apa dia? First, kita kena jaga pemakanan. Yang kedua, kita kena jaga gaya hidup. Gaya hidup mesti berteraskan Islam. Dan last sekali, persekitaran. Jangan kita menjadikan tangan-tangan yang memusnahkan alam. 3 elemen yang boleh menyebabkan seseorang itu bahagia, dan 3 elemen ini juga boleh menyebabkan seseorang itu sakit. Macam saya tak jaga pemakanan, akhirnya saya hianati amanah Allah untuk menjaga badan. Akhirnya kena kanser. Dan saya dah bertaubat pada Allah Ta'ala. Kita dah bagi formula 5B. Bagaimana nak turunkan berat badan. Bagaimana untuk jaga kesihatan badan. 5B. B yang pertama, berdoa dan bertaubat. B yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Iaitu apa dia? Iaitu B yang kedua apa dia? Berpuasa dan berdiet. B yang ketiga tak lain dan tak bukan berbasikal dan bersenam. B keempat iaitu bermotivasi, jangan berhenti. Dan B yang kelima tak lain dan tak bukan geng, iaitu berterusan. Never give up. Allah kan ada. Keep it up. Jangan berhenti. Orang yang berhenti pergi gym. Lepas PKP tak boleh pergi gym. Kau tengok badan dia. Dulu macam Arnold Schwarzenegger. Sekarang badan dah macam ahli sumo. Alright. Cerita si Faris seterusnya. Okay. Bila agaknya dapat ngopi di Taqwa. Dah juga lah. Okey geng, mana geng-geng Jabatan Amal, mana orang Benar Nimbong dah sampai Yan Kedah belum? Alright. Here we go. Terus lagi. Hari ni kita dah cerita semalam sikit
tentang gaya hidup. Pemakanan saya dah cerita. Pagi-pagi minum 3 gelas air. Air yang pertama segelas, dia memberi kesihatan jantung. Kedua, kecergasan jantung menyebabkan metabolisme badan kita menjadi tinggi. Ini saya baca artikel daripada doktor-doktor di Jepun. Dan yang ketiga tuan-tuan, 3 gelas air menyebabkan kita punya sistem perkumuhan berjalan lancar. Tak adalah lama dalam bilik air. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa dah ni. Puasa Isnin Khamis, cuba puasa geng. Dan last kali tuan-tuan dan puan-puan, Muslim banyak B, 5 B je dah. Siti Zahra Mirwan. Banyak B, banyak bini. Okey tak tu? Okey, Siti Zahra Mirwan, 5 B saja, tak banyak, untuk turunkan berat badan, jaga amanah Tuhan. Yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, kita nak cerita gaya hidup. Ramai orang salah konsep. Dia nak berjaya dan akhirnya dia menderita. Tetapi kalau dia pilih bahagia, dia akan berjaya. Pilihan kita, ramai orang senang membezakan mana satu baik, mana satu buruk. Kak Tin pun pergian. Saya insya-Allah, saya hari Khamis, hari Jumaat, saya ada kerja dengan gelandangan dengan Majlis Agama Islam Pulau Pinang di insya-Allah di Georgetown, beca. Kita bagi bantuan pada pengayuh beca yang terkesan akibat PKP dekat dan gelandangan. Kalau ada rezeki jumpa orang buta kat sana. Tu dia. Habis tu kami terus ke Yan Kedah. Tak silap saya hari Ahad kot. Ataupun hari ni saya kena pergi Yan Kedah. Itu tempat favourite saya. Okay gang. Alright. Dah. Anjakkan paradigma. Anjak dah apa dah ni. Transformasi diri dari sudut fizikal. Fizikal kita akan terjejas dengan 3 perkara. Pertama, iaitu pemakanan. Yang kedua, iaitu gaya hidup. Dan last kali tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Zuraizi, bagaimana nak turunkan tekanan darah? Bagaimana nak turun tekanan darah? InsyaAllah kita turun ke tempat yang rendah. Tekanan darah yang tinggi akan rendah. Okey, saya akan cerita berkaitan dengan gaya hidup. InsyaAllah. Okey deh. Gaya hidup, ramai orang berfikiran nak berjaya. Berjaya adalah salah satu gaya hidup yang terkini. Ada kereta besar, rumah besar, jawatan besar, berpendapatan besar, maka dikatakan dia berjaya. Belum tentu orang yang berjaya itu bahagia. Tetapi orang yang bahagia adalah orang yang berjaya. Itu dia. Kena faham tu dulu. Ramai orang, terlalu ramai yang ingin berjaya, bertungkur lumus siang dan malam, suami dan isteri bekerja sehingga anak-anak terabai. Akhirnya ketika mereka di puncak kejayaan, mereka rasa jiwa mereka tidak bahagia kerana anak menderhaka, isteri tidak setia, suami curang, dan kemudiannya apa berlaku? Mereka rasa mereka telah mendaki anak tangga yang salah. So, anak tangga yang pertama yang perlu kita daki adalah menetapkan gaya hidup kita untuk menjadi orang bahagia. Tidak kisahlah anda menjadi seorang kerani yang biasa ataupun anda menjadi seorang pekerja penyapu sampah. Anda seorang yang security guard, anda seorang peniaga, anda seorang apa. Tapi kalau itu yang menyebabkan anda bahagia, silakan. Sebab tu saya tulis semalam, jangan terlalu susah hati tentang dunia. Sebab segala-galanya telah ditetapkan oleh Allah. Anda perlu risau, kita perlu risau tentang kehidupan di akhirat. Sebab itulah yang kita tentukan. Sama ada syurga atau neraka, kita kena usaha sekarang. Sama ada nak bahagia di akhirat, kita kena usaha sekarang. Itu dia. Ni terlalu risau tentang dunia. Terlalu risau. So nasihat saya, first gang, jangan paksa orang lain jadi kaya. Nanti kita
Jangan paksa orang lain jadi kaya. Ustaz, orang panggil nama Ustaz Hanafiah, Ustaz Hanafi ke Ustaz Hanafiah. Dua-dua. Hanafiyatun dalam bahasa Arab kepala paip. Okey, ataupun Hanafiyah pengikut Imam mazhab Hanafi. Tapi jadi saya ambil nama saya itulah Muhammad Hanafiyah bin Abdul Malik. So ada orang panggil Hanafiyah, ada orang panggil Hanafi, ada orang panggil Sifu, ada orang panggil Ali. Ali tu yang orang tak tahu. Tapi ramai orang panggil saya Sifu. Alright, gang. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Orang yang bahagia adalah orang yang berjaya. Tetapi orang yang berjaya belum tentu bahagia. Contoh, kenyataan Jack Ma. Ketika Jack Ma dijemput dalam satu sidang forum ekonomi antarabangsa, dikumpulkan jutawan-jutawan seluruh dunia kerana dia menjadi ikon jutawan. Bagaimana dia cerita pengalaman dia untuk memohon bekerja sebagai seorang pekerja KFC. Dia ditolak banyak kali. Dan tetapi dia terus berusaha. Dia berusaha keras dan akhirnya boleh mencipta satu syarikat Alibaba, satu software Alibaba hingga menyebabkan dia kaya raya. Tetapi dia cerita, isteri dia cakap, you not belong to me. You not belong to this family. You belong to Alibaba. Maknanya dia berjaya tapi keluarganya tidak bahagia. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat, ketika itu dia kata, dia tersilap. So tuan-tuan dan perempuan, ramai CEO company $1 billion and everyone yang dah berjaya bersembang dengan kami. Mereka kata mereka dah tersalah daki gunung yang silap. Mereka daki puncak yang silap. Orang yang berjaya belum tentu bahagia. Kebanyakan orang yang berjaya, ramai yang menderita. Berjaya ni definisi dia adalah berbeza dengan bahagia. Ingat tak semalam saya beritahu geng tulis satu perkataan ni. Bahagia, berjaya pada zahirnya. Bahagia pada batinnya. Tulis geng. Berjaya pada zahirnya. Bahagia pada jiwanya. Tulislah. Kadang tuan-tuan, kita dah berkongsi lama tapi tuan-tuan tak nak tulis. Muhammad Nazri, Masya Allah. Ani Malik, Ustaz Rainbow. Faiz Fainu. Alright. Terima kasih Laila Dela Rosa. Berjaya pada zahirnya, bahagia pada jiwanya. Okay? Berjaya ramai orang ukur pada rumah besar, kereta besar. Tapi belum tentu orang yang bahagia, orang yang berjaya itu bahagia. Alright. Sekarang kita dah cerita tentang bahagia. Bahagia adalah gaya hidup saya. Tulis. Bahagia adalah gaya hidup saya. Bahagia adalah gaya hidup saya. So, persoalannya, bagaimana nak mempunyai gaya hidup orang yang bahagia? Oh, Sania Yahya, Laila, Linda, semua terima kasih. Cikgu Zu. Berjaya pada zahirnya, bahagia pada jiwanya. Alright. Orang yang berjaya belum tentu bahagia, tapi orang yang bahagia, dia dah berjaya. Let's go. Come. Set our mind. Saya nak cerita sikit tentang seorang pelawak. Nama dia Robin Williams. Dia pandai buat suara orang. Dia pandai ajuk suara orang. Dia selalu jadi Mr. Doubtfire. Dia pandai buat lawak. Jadi Peter Pan and everything dia ni. Akhirnya dia mati dalam keadaan bunuh diri. Because why? Walaupun dia ada lebih daripada 600 juta US dollar ketika dia mati. Tapi dia kata dia tak bahagia.
mati bunuh diri, overdose. Why? Satu perkataan dia, I'm feel empty. Nak empty apa? Every night you can go to the club, you can drink the best wine in this world. Why you feel empty? Itu dia. 600 juta US dollar dalam account ketika dia mati. Second thing, Marilyn Monroe, orang yang berjaya dalam dunia perfilman. Tapi berapakah suami dia? Berapa ramai suami dia yang bercerai dengan dia? Dia idaman setiap lelaki dalam dunia ni. Hingga dia pernah digosip dengan Presiden, the first man in the world, Kennedy. Kan? Kenapa dia mati? Why dia mati? Bunuh diri. Gang, let's go. Kita patah balik. Sekarang, bagaimana nak bahagia? Ada bahagia ni, ramai orang cakap, ni gaya hidup gaya hidup. Topik kita transformasi diri dalam pemakanan, kita nak cerita. Bagaimana nak dapat berat badan yang ideal, Formula 5B. Dan kemudiannya kita dah cerita, nak jaga pemakanan, banyakkan, jangan banyak makan karbohidrat, iaitu nasi, mi, roti, tayar. Tapi tuan-tuan banyak makan daripada sumber-sumber serat seperti buah-buahan yang Allah tumbuhkan kita. Terima kasih Suryani seorang tulis. Tengok. Bahagia adalah gaya hidup saya. Tu dia, betul. Saya. Thank you, gang. Terima kasih. When you write what I'm saying, I really appreciate it. Thank you so much. Cik Ani, InsyaAllah saya sampai Gunung Jerai, saya cari. Saya cuma tak ada nombor telefon Cik Ani. Cik Ani tulis lah. Alright. Cik Ani post nombor telefon 0136682940. WhatsApp saya. Saya sampai Yan nanti saya call Cik Ani. Belanja biar boleh tulang kah? Tak payah belanja, kita orang ramai berlakon dalam filem bermotivasi. Gang, tolonglah. Terima kasih. Bahagia adalah gaya hidup saya. Siti Salma, thank you so much. Okay, let's go. Kita terus. Ramai orang tersilap. Maksud bahagia, ada orang rasa bahagia bila... Terima kasih Jeffrey Wong Koi. Saya catat dalam buku, Ustaz. Normala. One day we should meet. And then saya nak tengok apa yang tulis. Alhamdulillah. Saya tahu ramai di kalangan kita ni, kami tulis. Terima kasih Sri Okey. Terima kasih atas buku tulis. Alhamdulillah. Thank you so much. Who write in the book? Thank you so much. I really appreciate. Okay, 0135205487. Saya catat. Mek Moy catat dalam buku. Buku akhirat. Bahagia. Alright. Sama juga Whitney Houston. Thank you so much. Okay, let's go. Gang. Sekejap. Ada orang rasa bahagia bila dapat suami yang setia. Ada orang rasa bahagia bila dapat seorang isteri yang cantik jelita. Ada orang rasa bahagia bila dapat anak yang ramai, berjaya, berkarier dan kaya. Ada orang rasa bahagia bila mempunyai simpanan berjuta-juta. Ya, itu juga bahagia. Tetapi bahagia yang bergantung pada makhluk hanyalah sementara. Ya. Wallahi, bahagia yang bergantung pada makhluk adalah sementara. Ada orang bahagia bila dapat suami yang setia. Suami handsome,
macam Zul Arifin. Suami handsome macam suami siapa tu? Fazura tu siapa? Siapa suami Fazura? Handsome suami dia. Anak buah saya seorang sebijon muka macam dia. Ha. Siapa nak minang anak buah saya? 1 juta. Siapa lah nama? Fatah Amin. Ha, tu dia. Terima kasih Zaharia Samsudin. Thank you so much. Dah masuk buku kelima Zaharia Samsudin. Nanti kita jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Sebab tu kan orang tahu. Orang tahu saya suka ulang point. Sebab ada orang everyday. Idris kau ni Fatah Amin. Alright. Fatah Amin kan, dia handsome kan. Ada orang rasa bahagia bila dapat suami yang handsome dan setia. Pandai pula buat joke tu. Suka bersembang. Fazura pergi tandas sikit. Pergi bilik air pun dia dah rindu. Melampau dia dahsyat. Nak pula pandai buat lawak macam Jeb Sepah tu. Seronok bahagia Ustaz. That's my world Ustaz. I get husband yang handsome, setia dan pelawak. Apa khabar Yusma Yusof? Barakallah fiqh. Bahagianya tak terkata. Ya Allah, terima kasih ya Allah aku dapat suami yang handsome, yang setia, yang pandai buat pick up line. Bahagianya aku ya Allah. Ingat, bahagia bergantung makhluk tak lama. Bila suami yang setia keluarkan duit KWSP banyak, suami dah kaya, suami mula bermain kayu 3, jadilah si isteri bagai nak gila. Okay? Mana bahagia tadi? Mana bahagia tadi? Loss. Rumah tangga yang bahagia hancur berkecai. Salah konsep tu. Salah. Ada orang tak handsome tak apa, janji ada KWSP. Astagfirullahaladzim. Terima kasih Habibah Abdullah. Barakallah fiqh. Sebab saya tengok Ustaz sambil buat sarapan. Barakallah fiqh. Nanti, okay, geng. Ada orang rasa bahagia berdapat isteri yang cantik jelita. Sam, kau sekali-sekala tulis aku tergelak lah Sam. Okay. Okay geng. Bagi mereka yang tengah sarapan, minta maaf ada 2-3 orang kawan dia hantar mesej kat saya, Ustaz, suami saya menyembur bila Ustaz kadang-kadang Ustaz usik suami tu menyembur suami tengah makan. Ada, saya gelak je lah. Okay geng, saya minta maaf. So, saya ulang balik. Ada orang rasa bahagia bila dapat suami yang cantik. Ada orang rasa bahagia bila dapat isteri yang cantik jelita. Tetapi kebahagiaan itu semakin pudar bila dah beranak 2. Badan yang dulu berkebaya sekarang hanya dah tukar. Anak 1 dah pakai kebarung. Anak 2 baju kurung. Anak 3 baju kelawar. Allahu Akbar. Dah tak boleh dah. Dia pakai baju kebaya. Meletup dia punya butang tu. Pin-pin tu semua tercabut. Dulu bawa isteri ke sini ke sana. Kenduri kendara. Sekarang malu nak bawa isteri. Isteri naik atas motor. Terjongkit motor. Lutut suami menggeletar ketika menunggu isteri menaiki motor. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kebahagiaan
bergantung pada isteri yang cantik jelita. Tak lama, bila semakin tua. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, ada isteri, ada suami, ibu ayah. Rasa bahagia bila dapat anak yang ramai, anak yang bahagia, anak yang berkarier dan berjaya. Tapi bila anak itu berkahwin, anak itu bertukar menjadi anak yang derhaka. Bila anak itu berjaya, berkarier, anak itu tukar menjadi anak yang derhaka. Tentulah hati ibu dan ayah terluka. Pedih hati mak, pedih hati ayah dengan perkataan anak-anak kita dewasa ini. Kasar, kita panggil 5-6 kali pun dia buat tak peduli. Kita beritahu kita rindu kat dia, dia tak peduli. Sakit pening kita, dia tak tahu. Dulu masa anak-anak kita kecil, sakit, kita bawa ke hospital. Sekarang mak dan ayah saya, dia masih di hospital, di ward. Tapi dipindahkan daripada ward COVID kepada ward operation tulang belakang lah. Dia tinggal dalam ward COVID. Dia tinggal ada 5 orang, 6 katil ke 5 katil macam tu. 4 orang yang COVID meninggal dunia. Dan ayah saya cerita, tak macam ayah saya. Ayah saya ada orang hantar makanan, ada orang telefon, video call. Ni 4 orang yang lain ni yang meninggal, sekali telefon pun tak ada. So, mereka bercerita pada ayah saya bagaimana anak-anak mereka tak pedulikan mereka. Dan ayah, dia tak akan cerita pada ibu bagaimana perasaan mereka. Tapi bila mereka berkumpul sama-sama ayah, ni askar-askar pencen sebab ayah saya kat hospital Tengku Mizan. Dan dia cerita. Bila cerita dia bab anak, menangis ayah. Ayah askar-askar pencen yang dah veteran-veteran ni, selalunya mereka akan teringat anak-anak mereka. Anak-anak ambil beratlah pasal ayah. Paling tidak doa. Dalam doa ni ayah kita rasa. Walaupun kita jarang bersembang dengan ayah kita doa, ayah kita terasa. So bagaimana nak bahagia kalau dapat anak yang derhaka? Saya ada satu kisah juga. Bagaimana seorang anak bising pada mak, hari-hari minta mak duit. Tapi mak dia kaya, minta hak dia. Bapak dia dah meninggal dunia. Tapi anak dia pedagih dadah. Kalau mak tak bagi, tumbuk, pecahkan barang, pecahkan kereta. Walaupun ayah orang kaya, ayah berjaya, tapi anak pedagih dadah. Mak malam bila dengar je anak balik tak boleh tidur. Darah tinggi, kecil manis, susah hati. Hafsah Abdul Hamid, semalam hari lahir saya hantar buket pada mak, ucap terima kasih. Hafsah, happy birthday to you semalam. Kan orang putih cakap belated happy birthday. Apa pun saya doakan Hafsah, happy. Nangis mak saya. Allah tak pandanglah serban kau besar mana, kau ngaji Quran banyak mana, tahajud kau macam mana. Sekali kita derhaka pada mak dan ayah kita, pintu neraka terbuka luas untuk kita. So pujuk hati kita. Mungkin hari ni ada yang susah, ya ada suami curang. Mungkin sebab kita derhaka pada suami kita, pada ibu ayah kita dulu. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya tak pernah lupa doa almarhum abah saya setiap kali lepas solat, Nurita Ibrahim. Mak ayah kita tahu. Mak ayah kita akan tahu. Walaupun kita tak telefon dia, mak ayah kita tahu. Anak dia akan sentiasa doakan dia.
Ada orang rasa bahagia bila kaya, naik kereta mewah ke sini ke sana. Kawan saya tuan-tuan, dia mampu beli kereta yang bernilai 1 juta. Ustaz, saya dah beli dah kereta tu Ustaz. Ustaz jual-jual baru ni promosi. Berapa harga Ferrari tu? 1.7 juta. Saya dah beli dah Ustaz. Saya pakai 2-3 kali saya pakai. Saya tak bahagia Ustaz. Saya tak bahagia. Saya jual. Lepas tu saya beli kereta lain. Ada kawan saya tuan-tuan, dia CEO satu company. Kalau saya sebut nama dia, tuan-tuan semua kenal. Satu company percetakan. Dia hanya pakai kereta mewah yang latest edition 3 bulan. Lepas tu dia jual. 3 bulan jual. 3 bulan jual. Dia tak temui kebahagiaan dalam kereta ni. Saya selalu cerita ke anak saya, Alhamdulillah kita ada kereta. Seorang satu dapat tempat duduk. Cuba bayang, tengok tu, naik kereta kancil je. Ada 5 orang anak. Aircon rosak, buka tingkap ni. Tengok dia boleh gelak-gelak. Geli-geli, geletik-geletik, gelak-gelak, ketawa. Adik duduk atas apa, kakak. Adik paling bongsu duduk atas apa, umi dia. Lepas tu yang ada dua orang lagi kakak tu. Abang ni, adik-adik laki-laki duduk atas apa, abang. Semua. Tolong like Ustaz Rusdi Ramli Al-Johari tuan-tuan. Dia punya birthday pun baru je lepas ni dia bagi hadiah kat saya buku. Orang patut bagi hadiah kat dia. Dia bagi hadiah kat kita. Tengok orang-orang alim ni. Tolong like tuan-tuan, Ustaz Rusdi Ramli Al-Johari. Inilah Ustaz favourite saya. Ustaz falsafah, Ustaz istilah, Ustaz yang handsome, Ustaz Harley Davidson. Tuan-tuan tolong like Ustaz. Cuma jangan tergoda dia sebab dia memang handsome tuan-tuan. Dia handsome dan dia soft spoken. Saya kalau boleh nak jadi macam dia, tapi saya ni ustaz yang jadi hawau ni, dia jadi ganas sangat. Saya tak pernah rasa kasih sayang mak saya. Mak saya pergi masa 3 tahun. Allahu Akbar. Hajar Zaitun jangan sedih. Nanti jumpa kat akhirat nanti kot, insyaAllah. Doa mak masuk syurga, kita masuk syurga. Tolong like Ustaz Rusdi Ramli tuan-tuan. Ustaz ni ustaz yang famous di rancangan Radio IKIM Rahmatan lil Alamin dalam tajuk Rational Sunnah. Best tuan-tuan. Kenapa Nabi pakai cincin, cara Nabi pakai cincin, cara Nabi jalan, cara Nabi minum air, kenapa Nabi tak galakkan kita minum air tengah panas. Best. Kalau ada 5 bintang, saya bagi ustaz ini 10 bintang. Okey geng, kita nak habis dah ni. Geng, saya nak berhenti dah. Saya baru nak start. Astaghfirullahaladzim. Okey geng, saya ni Alhamdulillah. Geng, macam ni. Saya ringkaskan je untuk motivasi pagi ni. Kita akan sambung besok pagi dengan membentuk gaya hidup bahagia. Jangan tertipu dengan impian menjadi berjaya. Kerana orang yang berjaya belum tentu bahagia. Tapi yang bahagia telah mencapai kejayaan. Okey geng. Saya kena berhenti dulu. Sebab kita ada program lain. Saya ada hari ni ada beberapa live. Tapi live Zoom dalam grup tertutup. Jadi saya kena berhenti dulu. Saya minta maaf tuan-tuan. Kalau ada bahasa saya menyinggung perasaan. Cuma kita akan tengok gaya hidup bahagia, gaya hidup yang berjaya di dunia dan di sana. Panggil saya Ustaz Chef, suka saya. Okey, Jeff, Rongkoy, Zania, Atan, Haliza, Abdul Alim, Barakallah. Islam untuk semua, bagus juga. Mariamah, terima kasih, I love you all, take care. Zaini, aku muda ni. Rahanaman, Zalmiah. Okay semua, thank you. I love you all for this fight. Never ever give up. Allah akan ada. Ingat, Isnin sampai Jumaat 6.45 pagi dan Sabtu Ahad bermula 7 pagi. Setengah jam saja, 15 jam pertama tu selalu saya ulang poin yang biasa. Love you all. Take care for this fight. I love you all. Take care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.